أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد. Pertama, kita merafakkan setinggi kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di kesempatan pada malam ini kita masih diberi ruang dan waktu untuk sama-sama menunaikan solat sunat tarawih secara berjemaah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala masih dipertemukan pada Ramadan yang keempat pada malam insya-Allah. Yang saya hormati Barisan Kepimpinan Surau, khususnya para ustaz dan ustazah, muslimin dan muslimat yang Allah Subhanahu wa Ta'ala sekalian. Dalam bulan Ramadan, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menyebutkan kelebihan dan juga pelbagai peristiwa yang dirakamkan dalam Al-Quran. Di antara ayat yang Allah Subhanahu wa Ta'ala sebut dalam Al-Quran yang ada berkaitan dengan bulan Ramadan ialah bersama ayat Allah Ta'ala sebut, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Syahrul Ramadan allazi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan kepada manusia bahawa bulan Ramadan ini Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan Al-Quran yang mana di antara fungsi Al-Quran ini ialah tiga. Yang pertama, hudan lin-nas, memberi satu petunjuk sebagai bimbingan kepada manusia, wa bayyinatin minal huda wal furqan, iaitu menjadi hakim dalam menentukan yang mana hak dan mana yang batil. Sebab itu apabila kita lihat Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan setiap perkara ini ada pasangnya, maksudnya ada sekutunya. Bila Allah Ta'ala ciptakan laki-laki, maka pasangnya ialah perempuan. Apabila Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan jahat, maka pasangnya ialah buruk. Yang tidak ada pasang ini Allah Subhanahu wa Ta'ala sahaja. Sebab itu Allah Ta'ala sebut dalam Al-Quran dalam surah Al-Ikhlas, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Wahai Muhammad, beritahu pada umat manusia bahawa ini adalah Allah, yang mana Allah ini adalah Maha Esa, tidak ada sekutu, tidak ada pasang. Maka di antara hikmah Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan makhluk ini berpasang-pasang supaya kita sebagai manusia ini mudah untuk membezakan di manakah satunya perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, di manakah satunya yang dikatakan larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana berada dalam kelompok yang dibenarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, di manakah kelompok ataupun perkara-perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab apa? Sebab nafsu ini Allah Subhanahu wa Ta'ala firman, fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Allah Ta'ala ajar kepada kita nafsu ini tentang dua perkara, tentang baik dan tentang perkara buruk. Dan kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala firman, qad aflaha man zakkaha, maka berjayalah bagi siapa yang berjaya menyucikan jiwanya daripada perkara-perkara yang jahat. Maka di kesempatan di bulan Ramadan ini sebagai satu bulan yang mulia, maka marilah kita jadikan bulan ini sebagai satu bulan yang baik yang kita lalui, kerana di dalamnya ada proses pentarbiahan ataupun proses pendidikan secara tak langsung kepada jiwa kita. Sebab apabila disebutkan nafsu dan jiwa ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak suruh untuk kita nak menghapuskan nafsu ini sehingga kita mengabaikan perkara yang berkaitan dengan dunia. Sebab itu dalam ayat ini Allah Ta'ala firman, qad aflaha man zakkaha, maka berjayalah orang yang berjaya menyucikan jiwa dan nafsu dia, bukan bagi orang yang berjaya menghapuskan. Kerana penting juga nafsu kerana untuk kita menilai, untuk menjadikan dunia ini sebagai tempat untuk kita menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka secara tak langsung bulan Ramadan ini sebagai satu bulan yang diharapkan dapat membentuk diri kita, dapat mendidik nafsu kita sebagai satu jiwa yang kuat dan meyakini bahawa Allah Subhanahu wa Ta'ala ini sentiasa wujud dan memerhatikan kita. Bagaimanakah proses itu boleh berlaku? Jika kita lihat di bulan Ramadan ini, bulan puasa ini, kita mungkin akan menjadi lebih berhati-hati dalam kita nak
mengungkapkan sesuatu, untuk melakukan sesuatu perkara kerana kita merasakan kemuliaan bulan Ramadan itu wujud pada kita. Dan moga-moga sikap dan perasaan ini menjadi konsisten daripada awal Ramadan sehingga ke akhir Ramadan, bahkan sehingga selepas Ramadan untuk bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Maka secara tak langsung sikap konsisten ini boleh kita bawa dalam kehidupan kita sebagai seorang manusia, sebagai seorang pegawai, sebagai seorang ketua dan sebagai seorang Muslim. Jadi moga-moga Ramadan kali ini menjadi Ramadan yang terbaik, dan moga-moga Allah Subhanahu Wa Taala mempertemukan kita dengan malam Lailatul Qadar. Ya Allah Subhanahu Wa Taala menerima segala amal kita dan diberkati usia dan masa kita, rezeki dan segala-galanya insya-Allah. Saya setakat saja. Aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim wa atubu. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.